Baik, saudara, paparan dari negeri di bawah bayu. Jururawat yang bertugas di Sabah dan mendapat perjawatan tetap perlu dikekalkan. Laporannya terus saja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan, Suaran. Ya, dia. Jururawat bertugas di Sabah dan mendapat perjawatan tetap perlu dikekalkan di negeri ini tanpa perlu dipindahkan ke Semenanjung atau Sarawak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib memaklumkan terdapat keperluan untuk menempatkan lebih ramai jururawat di hospital dan klinik di negeri ini. Ya, pasal perjawatan ini di pihak kementerian saya telah pun maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri. Nurse-nurse yang sudah kumpul jawatan ini janganlah tukar Semenanjung, janganlah tukar di Sarawak. Sedangkan kita nurse di Sabah ini pun kekurangan. Jadi kalaulah mereka cakap tidak ada kekosongan, mustahil juga nurse ini tiada kosong di Sabah ini. Datuk James yang juga Exco Kesihatan Negeri Sabah ditemui pemberita selepas menyampaikan amanat kepada penjawat awam di bawah kementeriannya di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, beliau turut meminta supaya grad pejawatan yang ada di Sabah, khususnya skim pengurusan dan profesional, tidak dibawa ke Semenanjung atau ke negeri lain dan perlu dikekalkan di Sabah. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 melibatkan 38,778 calon di 315 pusat peperiksaan seluruh Sabah berjalan lancar. Daripada jumlah itu, seramai 35,105 calon merupakan calon sekolah, manakala selebihnya calon di bawah agensi kerajaan seperti Maktab Rendah Sains Semara MRSM, sekolah swasta dan calon persendirian. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Muhammad Zaini Yanin mengingatkan calon memaklumkan pihak sekolah atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD dengan segera sekiranya tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan ditetapkan disebabkan bencana. Kita juga telah mengaktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana kita sekiranya berlaku apa-apa bencana khususnya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, terutamanya kita risau juga dengan keadaan banjir, tapi apapun kita sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa setiap calon dapat menduduki peperiksaan dalam tempoh peperiksaan. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau hari pertama ujian bertulis peperiksaan SPM 2023 di SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Peperiksaan bertulis SPM 2023 akan berakhir 7 Mac 2024. Sebelum ini, calon SPM 2023 telah menduduki ujian amali sains, ujian bertutur dan mendengar bagi subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bermula 5 Disember tahun lalu. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra Yayasan Peneraju akan meneruskan usaha untuk memperkasakan lebih ramai modal insan di Sabah agar mereka dapat diberi peluang untuk mengakses program pembiayaan pendidikan dan latihan berkualiti untuk peningkatan kemahiran upskilling dan latihan semula reskilling dan seterusnya memperoleh tangga pendapatan yang lebih tinggi. Mereka yang akan diberi perhatian termasuklah golongan lepasan SPM, para graduan, job seekers hinggalah ke golongan profesional muda. Inisiatif ini juga selaras dengan ekonomi madani di mana pihak kerajaan mensasarkan para belia ini meningkatkan tangga pendapatan seiring dengan lanskap ekonomi dan teknologi yang berubah-ubah. Dalam lawatan kerjanya ke Sabah baru-baru ini, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Ibrahim Sani berkata, para belia ini perlu bersedia untuk diserapkan ke tugasan ataupun jawatan tertentu sebaik sahaja tamat pengajian nanti. Yayasan Peneraju komited untuk meneroka potensi bakat Bumiputra agar mereka mempunyai ciri-ciri kebolehpasaran, berdaya saing dan bersedia untuk menghadapi perubahan pesat. Di Sabah sahaja, Yayasan Peneraju telah membantu lebih daripada 4,000 penerima faedah sejak mula beroperasi lebih 12 tahun lalu.
merangkumi pelbagai sektor dan bidang seperti teknologi dan pembuatan, hospitality, ekonomi digital, analitik data, keusahawanan, STEM dan juga digital literacy ataupun celik digital. Kesemuanya ditawarkan kepada golongan lepasan sekolah sehinggalah kepada mereka yang bekerja ataupun belum lagi bekerja. Program-program ini menjurus kepada sektor berimpak tinggi mengikut pola pasaran semasa dan permintaan industri melalui pelaksanaan kolaborasi dengan pelbagai pihak di Sabah termasuk agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan pemain industri. Pensijilan yang ditawarkan adalah diiktiraf industri, peringkat nasional dan juga antarabangsa. Recognized certification adalah penting untuk menambah nilai dalam kalangan atmosfera para pencari kerja yang kompetitif. Sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Ekonomi, Yayasan Peneraju telah diberi mandat untuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan kerelevanan bakat Bumiputra melalui program pembiayaan akademik, pensijilan TVET, profesional, teknologi dan spesialis. Setakat ini, Yayasan Peneraju telah merealisasi aspirasi lebih 63,000 penerima faedah dari seluruh Malaysia termasuk golongan B40, M40, OKU, luar bandar dan terpinggir melalui lebih 570 program pembiayaannya. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan serta menerapkan sikap kesegeraan terhadap urusan yang memerlukan tindakan segera. Pendekatan itu penting bagi membolehkan urusan pelanggan dapat diambil tindakan segera selain mendorong warga DBKK terus proaktif menangani sesuatu perkara. Datuk Sabin yakin layanan yang baik kepada pelanggan akan mewujudkan keselesaan dan rasa hormat pelanggan kepada DBKK. Kami hendak menjadikan pejabat DBKK ini senang dilawati oleh orang ramai yang hendak berurusan. People friendly dan juga kami ingin menanam sikap sense of urgency di kalangan warga DBKK supaya semua urusan yang dibuat dengan DBKK ini diambil tindakan segera oleh warga DBKK. Datuk Sabin berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Mayor Correspondence Dinner 2024 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya DBKK akan terus meneruskan usaha memastikan kawasan bandaraya termasuk di kawasan darat, sungai dan laut sentiasa bersih dan selesa. Dalam masa sama, pencahayaan di kawasan bandaraya Kota Kinabalu juga akan ditambah baik bagi mewujudkan perasaan selamat dalam kalangan pelancong. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Dia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dia, silakan. Baik, terima kasih suara langsung dari Sabah.